Saya sebenarnya masih teringat lagi baru saja kita ada pilihan raya di Tanjung Piai. Baru saja di Tanjung Piai dalam tahun 2020. Dan pada ketika itu, oleh kerana kita kerajaan, saya menjadi pengurusi NAPAS, pengurusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan, dan kita buat program di Tanjung Piai. Tapi selepas kerajaan jatuh, maka semua agensi itu telah dirombak lah, telah diambil alih oleh pihak parti kerajaan. Dan sekarang ni Pertubuhan Peladang Kebangsaan ni dipegang oleh, tak silap saya, Abang Perdana Menteri. Abang Perdana Menteri. Jadi dia sudah memberi pada kroni-kroni lah. Itulah yang berlaku dalam kerajaan Barisan Nasional ini. Dan saya sebenarnya boleh dapat rasa perbandingan. Saya nak sebut kepada hadirin hadirat, rakan-rakan yang hadir pada malam ini. Saya sendiri ada satu rasa dalam politik ni, memang kita ada satu sense. Ada perbezaan pada ketika pilihan raya di Tanjung Piai dengan sekarang. Tanjung Piai ni nampaknya pada ketika itu kita ni terlalu diberi satu tekanan. Walaupun kita kerajaan pada ketika itu, serangan dan fitnah kepada kerajaan Pakatan Harapan sangat teruk oleh satu serangan resis. Tuan-tuan pun masih ingat bagaimana apabila kita jadi kerajaan, apa serangan yang kita terima pada ketika 22 bulan adalah kerajaan yang tidak mempertahankan Islam, tidak mempertahankan hak Melayu. Itu diserang saban hari. Diserang mengenai tabung haji, diserang macam-macam. Islam sudah tidak terjamin lagi di bawah Pakatan Harapan. Menyebabkan beberapa pilihan raya yang terakhir itu kita kalah. Kita kalah kerana sentimen, naratif, retorik yang dibangkitkan serangan pada Pakatan Harapan itu terlalu berat sehingga mempengaruhi. Itu sebabnya di antara kita hadapi kekalahan di Tanjung Piai. Dan sebelum itu Pakatan Harapan masih intact. Bersatu masih lagi ada dalam Pakatan Harapan. Jadi apabila berlaku kekalahan seperti itu dan mereka menjadikan DAP ni tak habis-habis lagi hingga sekarang ni. Daripada dulu hingga sekarang, termasuk Presiden Pala, DAP ni tak habis-habis lagi menjadi punca segala masalah. Semuanya DAP. Siapa yang paling akhir, mudah itu pun ditajak oleh DAP. Begitu sekali diserangnya kita dalam konteks politik. Hingga sampai Tan Sri Mahyudin Yassin telah pun berbincang dengan pimpinan kita pada ketika itu. Kita dah tak boleh bersama. Kita terpaksa berpisah. DAP ni dah jadi satu ancaman dan sebagainya. Sebab kita dah tak boleh bertahan kalah pilihan raya. Kerana DAP. Jadi itu di antara sebab bersatu berpendapat di bawah Tan Sri Mahyudin dan orangnya mesti berpisah. Itu di antara sebab. Akhirnya saya mengingati bahawa Tan Sri Mahyudin cuba menyelamatkan diri beliau. Apa yang jadi pada beliau sekarang? Beliau jatuh juga. Beliau cuba lari pada DAP, berbalik berkawan dengan UMNO, Barisan Nasional. Mana ada etika politik dalam pimpinan UMNO? Mereka tidak ada etika berpolitik. Ahli-ahli politik yang tidak ada beretika di kalangan UMNO yang banyak. Dengan bermacam-macam kes yang kita sedia maklum. Dengan presiden dia lah, bekas presiden dia duduk dalam mahkamah, pimpinan tertinggi berada dalam mahkamah. Bagaimana salah gunanya kerajaan pada ketika mereka jadi kerajaan. Mana ada etika ahli politik? Diberi satu tanggungjawab amanah, tetapi mereka lah yang menghancurkan negara ini, memporak-perandakan ekonomi negara kita. Yang rakyat sebenarnya perlu sedar perkara ini.
Kita negara ni sudah mula setapak demi setapak ke belakang sekarang. Setapak ke setapak sedang ke belakang sekarang ni. Boleh dirasai. Mata wang kita hilang nilai, jatuh nilai, ekonomi kita merosot. Ini kerana apa? Kerana negara dipimpin oleh ahli-ahli politik yang tidak beretika. Mereka begitu tamak. Dengan sebab itu, zaman selepas daripada kita mengambil alih PRU14, satu zaman politik yang sangat porak-poranda yang tak pernah berlaku. Sebab apa? Sebab UMNO kalah. Saya sama Datuk Mahfuz dulu kita terlibat dalam PAS. Dulu kita kalah berkali-kali pilihan raya. Tapi kita menerima hakikat kita kalah. Tak apa, yang menang pergi merintah. Kita tidak ganggu. Kita tidak ambil tindakan mengganggu. Sebab ini kuasa rakyat. Rakyat bagi you benar, you merintah 5 tahun. Kita tunggu sampai pilihan raya, kita masuk pula. Akhirnya kita boleh jadi kerajaan di peringkat negeri Kedah. Hormati. Tetapi mereka ini, apabila orang lain jadi kerajaan, dia tak boleh nak hormati. Ini apa punya pegangan demokrasi? Itu saya kata. Tidak ada satu akhlak etika dalam berpolitik demokrasi. Apabila salah satu parti politik itu menang, dia bukan selama-lama, 5 tahun saja maksimum. Dia akan kembali balik kepada rakyat. Rakyat akan nilai balik. Terimalah hakikat. Ini tak nak terima hakikat. Apa saja kita akan buat, akhirnya kita akan kembali berkuasa. Walaupun kita melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menyebabkan pengkhianatan berlaku kepada PH pada pemerintahan selama 22 bulan selepas PRU 14. Lepas tu mereka berkhianat juga sama sendiri. Inilah sikap. Bagi saya, bagaimana rakyat nak menghormati ahli politik seperti ini? Pertama, dia mengkhianati parti lawan yang memerintah. Kemudian apabila dia memerintah sama sendiri, dia mengkhianati pula sama sendiri. Ini di antara yang kita hadapi pilihan raya di Melaka, berlaku di Sabah, ni berlaku di Johor, yang berlaku tukar kerajaan ini sudah sama-sama dalam parti kerajaan. Ni sama-sama parti kerajaan tukar menteri besar. Ini bukan sama-sama dengan pihak yang lain. Ini satu etika politik yang tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Dengan sebab itu mereka ini mempunyai satu matlamat. Bukan untuk menjaga, membela rakyat, tetapi membela diri mereka. Sebab itu apabila mereka ada kuasa habis, semua disusun balik, GLC, dilantik jawatan-jawatan, semua dilantik, diketepikan ahli-ahli profesional dan sebagainya. Ini yang berlaku. Akhirnya, ke mana negara kita sekarang? Apa terjadi pada negara kita? Asyik sibuk dengan politik. Sepatutnya apabila mandat jadi kerajaan, apa jadi dengan harga barang melambung naik? Tak boleh selesai hingga sekarang. Barang-barang pertanian, barang-barang keperluan tidak boleh dikawal. Minyak masak pun tak boleh nak kawal. Apa, minyak masak kita import ke? Tuan-tuan dan puan, minyak masak kita tidak import. Kita pengeksport minyak. Kita punya kelapa sawit di sini, tempat pusat kelapa sawit di Johor. Kita pengeksport. Tetapi sebab dalam negeri tak ada minyak. Ini soalannya. Apa yang terjadi pada negara kita? Benda-benda yang asas. Sebab itu disebut oleh bakal calon kita kemukakan Saudara Suhaizan, ini satu pilihan raya yang dipaksakan. Semua kita tahu. Tak patut ada pilihan raya. Bagi habis tempoh. Pilihan raya ni melibatkan belanja. Bukan pilihan raya ni murah, tuan-tuan. Melibatkan satu perbelanjaan yang besar. Kalau peringkat nasional tu dah ratus-ratus juta. Peringkat negeri ni sudah puluh-puluh juta, melibatkan berapa banyak agensi untuk mengadakan sesuatu pilihan raya. Dia bukan murah. Kita boleh terima hakikat pilihan raya kerana kematian. Seperti benda di Tanjung Piai, boleh kita terima. Kita tak boleh nak elak. Tetapi pilihan raya sengaja dibubarkan semata-mata nak susun semula
struktur politik pentadbiran ini satu benda yang tak boleh diterima. Tunggu. Mengapa perlu diasingkan pilihan negeri dengan pilihan raya nasional? Sudah jadi 2 kali pilihan raya. Nanti tuan-tuan akan hadapi ini pilihan raya negeri sekarang. Tak lama tuan-tuan akan masuk pula pilihan raya nasional. Mungkin paling lewat pada tahun hadapan. Mungkin paling cepat pada bulan 8, bulan 9 akan datang. Kerana berlaku pertembungan di antara 2 kumpulan ni dalam UMNO ni. UMNO yang dipimpin oleh Presiden UMNO pada ketika ini, Datuk Seri Zahid Hamidi, nak supaya pilihan raya dibuat sebelum pemilihan UMNO. Pilihan UMNO bulan 11. Sebab yang akan menentukan calon-calon semua ni diputuskan oleh parti. Jadi kuasa ada parti nak memilih. Tetapi kumpulan yang menguasai kerajaan di bawah Perdana Menteri sekarang, dia naik presiden. Kumpulan ini nak pilihan raya di hujung selepas pemilihan. Kerana dalam pemilihan ini dijangka Perdana Menteri takkan tak nak masuk bertanding presiden. Dia Perdana Menteri. Ada dua matlamat, ada 2 kumpulan yang kita lihat pada ketika ini. Jadi sekarang pilihan raya mungkin berlaku pada selepas bulan Julai. MOU PH dengan kerajaan berakhir pada bulan Julai. Lepas Julai ni okey, boleh buat pilihan raya. PH boleh bersetuju. Itu terpulang pada kerajaan. Kalaulah berlaku pilihan raya bulan 8, tuan-tuan ni tak tahulah di Johor ni dah satu kerja pula. Kerja sama. Kalau pilihan raya serentak negeri dengan nasional pun kerja itu juga. Pusat pengundi sama, cuma kertas saja 2. Satu kertas negeri, satu kertas nasional. Tetapi kalau pilihan raya berasingan, satu kertas. Kemudian masuk pula pilihan raya, satu kertas pula, belanja sama. Ini masalah yang kita hadapi apabila ahli-ahli politik ini tidak ada moral. Mereka tidak ada moral, mereka kira matlamat. Matlamat kepentingan mereka. Itu sebab yang kita sedang hadapi pada ketika ini. Sebab itu, sekarang kita terpaksa hadapi satu pilihan raya negeri di Johor. Dan kita sebagai parti politik tidak ada pilihan. Takkan kita tak nak masuk. Kita kena masuk sebab ini politik. Politik ni akan menentukan perjalanan negeri, akan menentukan perjalanan negara. Dan saya tegaskan sekali lagi bahawa dalam struktur pentadbiran negara, ahli-ahli politik lah yang duduk di hierarki tertinggi selepas daripada istana. Ahli politik, bukan pentadbir. Selepas daripada istana, Perdana Menteri, ahli politik. Menteri, ahli politik yang buat dasar. Timbalan menteri, ahli politik. Di peringkat negeri, menteri besar. Ahli politik duduk di posisi yang paling utama. Sebab itu sangat penting rakyat hendaklah terlibat dalam pilihan raya ni. Rakyat tu boleh kata kami tak peduli lah, macam ada setengah menganggap kata ini tak payah keluar mengundi dan sebagainya. Sebab itu tak boleh. Rakyat tak boleh. Sebab rakyat adalah penentu kepada dasar. Kalau kita serah kemenangan kepada pemimpin tidak moral, inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku dalam negara kita dalam tempoh pada ketika ini. Jadi kita kemukakan kita masuk. Dan kebetulan di Pulau Sebatang ini, kebetulan adalah daripada Pakatan Harapan, Parti Amanah dipilih. Kita confident. Dan kita menggunakan lambang Pakatan Harapan. Tanya UPI, saya ingat kita dah guna Pakatan Harapan kan, lambang. Kita dah guna, hak lepas. Jadi tidak timbul lagi soal simbol. Jadi di Tanjung Priok sudah pun mula diperkenalkan Pakatan Harapan. Sebab itu kami berpendapat kita ambil simbol Pakatan Harapan. Jadi kita kemukakan calon. Saudara Haji Shahzan Kayat bukan mereka yang terlalu baru dalam politik, tapi bagi kami adalah anak muda. Generasi muda pelapis penting untuk masa depan negeri dan juga masa depan negara. Saudara Shahzan Kayat, saya ni dah kira lapis hujung lah ni. Saya ni lah dah lebih kurang adik sikit daripada Pak Radin sebenarnya.
Adik sikit je masuk pilihan raya tahun 1986 hingga sekarang ni 1986 masuk dah pilihan raya daripada zaman muda 30-an. Sekarang ni dah sudah terlalu lama dah. Tetapi ini pelapis. Kami sangat berharap, saya bukan saja kita perlu mempertahankan Pulau Sebatang sebagai incumbent, penyandang. Kita biasa menang di sini. Dan kita meletakkan calon. Sekarang ni beliau menyandang sebagai speaker, masih lagi speaker, untuk menjadi calon di sini oleh orang yang ada kelayakan. Ini pilihan daripada pimpinan nasional. Dan beliau pun dianggap sebagai pimpinan nasional dalam Pakatan Harapan, dalam amanah. Jadi kami berharap pilihan yang kita buat untuk mewakili rakyat dengan beliau juga merupakan satu lulusan daripada Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Universiti Teknologi Skudai Skudai. Saya Universiti Teknologi di Jalan Semarak, Jalan Geni. Dia dah generasi kemudian di Skudai. Anak tempatan universiti pun di sini memahami politik di Johor ini, yang saya fikir sangat sesuai untuk pilihan rakyat di sini, untuk pilihan rakyat di Pulau Sebatang. Dan saya juga berharap rakan-rakan daripada parti yang lain ini, daripada parti-parti Pakatan Harapan tetap PKR yang ada di sini itu biasalah DAP, tetapi rakan-rakan daripada lain, daripada PAS merupakan rakan kita, parti lama kita juga. Kita mengenali ahli politik ni antara satu sama lain, bukan kita tidak mengenali. Dan kita tidak pernah mengambil satu sikap memutuskan silaturahim dalam politik. Takkan kerana politik kita putus hubungan. Ini cukup silap dalam politik sebenarnya. Tak ada hubungan, tak putus kerana perbezaan politik. Ini perbezaan. Dalam Islam pun ada perbezaan. Sebab itu ada orang tanya, ni amanah ni macam mana? Beza dengan PAS. PAS parti Islam, amanah parti Islam. Allah, dalam Islam mazhab pun ada. Dalam bab fiqh pun ada berapa mazhab. Ini satu pandangan politik lagi. Banyak mazhab biasa. Tetapi hubungan, kepentingan, itu mesti dilihat. Gitu juga saya menyeru supaya kita sama-sama, kita mengenali juga bersatu, duduk sama-sama dengan kita. Kemungkinan besar bersatu tidak bertanding di sini sebab akan dipahamkan oleh PAS. Bersatu tu rakan kita juga. Kita biasa duduk sekali dalam pilihan yang lepas. Ini perlu kepada satu hubungan yang kita perlu minta pada sahabat-sahabat kita. Oleh kerana di sini ni kita incumbent untuk mengalah Barisan Nasional, mari sama-sama kita sokong satu saja calon untuk mengatasi jumlah undi yang akan diterima oleh Barisan Nasional. Itu kaedah untuk pilihan raya. Tapi kalau kita bagikan undi, campur dua undi, sebenarnya kita dah kalah. Tetapi dia tidak kira begitu. Dia tidak kira, dia kata first past the post. Siapa yang paling banyak, dia lah yang menang. Itu sistem pilihan raya demokrasi. Jadi saya harap ini satu rasional tu perlu ada. Tidak boleh semata-mata kerana ini emosi dan sebagainya. Tak boleh, kita kena tengok rasional. Sekarang ni kita nak supaya incumbent amanah diwakili, calon kita Haji Suhazan Kayat, dia perlu berada di Dewan Undangan Negeri dan mempunyai pengalaman, pernah duduk sebagai speaker, dan dia tahu tentang perjalanan di Dewan Undangan Negeri. Jadi itulah harapan daripada kami. Dan seterusnya saya nak menyatakan bahawa Pulau Sebatang ni, kita negeri Kedah ditugaskan datang ke Pulau Sebatang. Jadi bersama saya ada di belakang tu Dr. Salmi, ahli Dewan Undangan Kota Siputih, ada pada malam ni. Jadi kami di Kedah ni, negeri Kedah akan mobilize petugas-petugas kita untuk membantu untuk kemenangan Pakatan Harapan di Pulau Sebatang. Itu tugas kami yang kami datang. InsyaAllah kita turun dengan full force untuk menolong kemenangan di sini. Setakat itulah saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk majlis pada malam ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.